Hello, what up guys? Berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga ke hari ini kami telah membantu lebih daripada 900 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 tanpa menggunakan sebarang produk. So, hari ini saya nak buat sedikit sharing tentang apakah 3 perkara yang penting supaya bila kita faham 3 perkara ni, progres kita untuk turunkan berat badan akan berlaku dengan sangat gila mudah nak mati. Boleh tak komen siapa dekat sini dah ready untuk tahu apakah ketiga-tiga perkara tersebut? Dan saya harap apa yang saya akan share pada hari ini akan dapat memberi manfaat yang sangat gila banyak kepada mereka yang nak turunkan berat badan. Waalaikumsalam Puan Haliza Abdullah, apa khabar? Okey, saya tengok sikit siapa yang dah hadir dekat sini sebelum kita nak mulakan. Alright, so apa yang saya nak share pada hari ini lah sangat gila best. Tapi sebelum tu saya nak check dulu, adakah suara saya jelas kedengaran? Selamat pagi Puan Mas Fazura, apa khabar? Puan Haliza Abdullah, Puan Ariski Morning, Puan Ajidus, Waalaikumsalam. Selamat pagi semua yang ada dekat sini. Sebelum saya nak mulakan, boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Dengar jelas suara saya okey. Kalau dengar tak apa. So macam biasa saya dekat sini, dekat balcony rumah saya. Sebabkan saya punya laptop dah di hijack oleh anak-anak yang sedang gunakan untuk belajar. Alright, dengar Puan Engget, alhamdulillah. So kalau nampak saya punya phone ni dia bergerak macam kat sini kan, dia gerak ikut saya. Hai, ikut saya kan. Sebab jangan risau. Macam saya cakap tadi, memang kita banyak melibatkan saka-saka untuk membantu saya, untuk saya dapat membantu ramai lagi orang untuk turunkan berat badan. Selamat pagi Puan Juzatun, Waalaikumsalam. Puan Syarifah Yohanis baru sampai rumah dan 10 km, tahniah. Wow, Puan Acik Ros mengalahkan orang muda. Saya pun dah lama dah tak jogging 10 km ke atas. Alright, so sekiranya korang rasa tajuk yang saya nak share pada pagi ni akan memberi manfaat kepada ramai orang, please tekan button share dan share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Waalaikumsalam. Selamat pagi Puan Engel. Okey, siapa dah ready? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Boleh tak komen dah ready kepada komen seberapa banyak tempat yang komen dan share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita jalankan sekarang ni. Kan, tu ada anak saya kat situ. Okey. Okey, so apa yang saya nak share? Salam coach. Waalaikumsalam Puan Syariza Aziz, Puan Dius Kusman. Terima kasih Kak Syariza bagi saya love banyak-banyak. Okey, so apa yang saya nak share pada hari ini adalah 3 perkara penting yang kita mesti faham dulu sebelum kita boleh kurus dan slim secara sihat tanpa produk. Siapa dah ready? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Terima kasih kepada Acik Ros yang dah share Facebook Live ni. Kenapa saya nak minta you all untuk share tau? Ada beberapa sebab kenapa saya nak minta you all untuk share. Sebenarnya bukannya untuk dapatkan free marketing. Yalah, serba sedikit pasal marketing jugalah. Tak tipu lah saya cakap benda ni tak melibatkan marketing. Tapi bila kita share Facebook Live ni, kita share pula untuk perkara-perkara yang sangat manfaat, memberi manfaat kepada ramai orang. Saya yakin dan saya percaya benda yang kita share tu akan kembali semula kepada kita. Mungkin kita nak dapatkan tips-tips penting, kita share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Tips yang penting-penting tu kita akan senang follow. Sesetengah orang, boleh tak komen siapa dekat sini yang pernah jumpa orang yang apa tahu, orang yang dia belajar macam-macam benda tapi dia tak dapat nak faham, tak dapat nak ikut. Walaupun dia dah belajar macam-macam benda, dia tak tahu nak mula dekat mana. Contohnya dia dah belajar macam mana cara nak kurus. Dia dah belajar macam-macam dah tapi tak tahu nak mula dekat mana Dah dapat meal plan pun nak mula dekat mana gitu kan. So kadang-kadang bukannya sebabkan kita tak pandai. Kadang-kadang mungkin ada something lagi yang kita kena buat. So macam saya punya cara, macam kalau katakan ada benda yang kita nak selesaikan sesuatu masalah yang mungkin sedang menghantui ataupun menjadikan diri kita buntu, saya mulakan juga dengan membantu orang lain, macam memberi sedekah contohnya. Memberi sedekah dan sebagainya kan, itu insya-Allah dia akan menyelesaikan banyak masalah-masalah kita yang mungkin kita rasa macam boleh selesai ke bila bersedekah. So dalam hal ini bukan bersedekah lah. Dah kenapa? Apa yang saya nak share pada hari ini adalah something yang kita boleh gunakan
Dan bukan setakat kita saja boleh gunakan, kita boleh bantu orang lain untuk gunakan tips yang saya nak share ni kepada seberapa banyak orang-orang ni sebenarnya kadang orang nak turunkan berat badan, mereka tak tahu cara, dan kita nak bantu mereka dengan tekan button share. Alright, terima kasih kepada yang dah share. Saya tak nak bawa masa you all banyak. 3 perkara penting, saya tengok ramai orang dah komen ready. Yang pertama sekali, bila kita nak turunkan berat badan, okey, bila kita nak turunkan berat badan, nak tak nak, kita kena faham 60% daripada usaha kita nak turunkan berat badan adalah daripada pemakanan. So saya yakin ramai orang nak argue pasal benda ni. Kenapa fitness coach saya cakap 70%, 80% makan, 30%, 20% exercise? Saya punya mazhab lain. Saya punya mazhab lain. Mazhab saya bukanlah mazhab Hanafi, Syafi'i, semua tu bukan. Mazhab yang saya nak sampaikan pada you all pada hari ini berkenaan dengan nak kurus ni, saya menggunakan konsep 60% daripada usaha kita untuk turunkan berat badan berdasarkan pemakanan. Okey? 60% ni macam mana tahu? Kalau katakan kita ni macam mana? Kita hari-hari makan. Okey, kita hari-hari makan. Nak tak nak, kalau boleh pemilihan makanan tu yang kena betul. Bukannya kita tak payah makan, sebab kita memang kena makan. Siapa sini faham? Siapa dekat sini yang pernah jumpa orang nak kurus tak payah makan? Boleh tak komen saya? Saya pernah jumpa orang nak kurus ni tapi dia tak nak makan sebab takut gemuk katanya. Waalaikumsalam Puan Nurhayati. Okey. So saya nak siapa komen sikit. So itulah dia. Siapa sini faham maksud saya? Boleh tak komen faham? Boleh tak share Facebook Live ni, dan boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Terima kasih kepada yang bagi saya love. Kita hari-hari makan, persoalan ramai orang yang kurus pun makan, orang yang sadar pun makan, orang yang fit pun makan, orang yang gemuk pun makan. Tapi kenapa orang yang ada masalah berat badan ni, bila dia makan dia jadi gemuk, orang lain bila orang lain makan dia orang tak jadi gemuk? Sebab pemilihan makanan tu kena betul. Pemilihan makanan ini bergantung kepada banyak aspek. Pertama sekali berkenaan dengan aktiviti seharian mereka. Berkenaan dengan sejauh mana apakah mereka lakukan setiap hari, aktiviti harian itu kan. Macam exercise, macam Puan Naci Ros tadi, dia bagi tahu dia baru lepas habis jogging 10 km. Bermaksud tenaga Puan Naci Ros dah bakar banyak dah hari ini sampai jam 9.13 pagi ni. Daripada saya sekarang, saya tak membakar sebanyak Puan Acik Ros lagi. Dan Puan Acik Ros boleh makan banyak sikit daripada saya sekarang. Okey? So bermaksud, dialah konsep tenaga. Energy balance. Orang yang exercise banyak, orang yang bergerak banyak, dia boleh makan lagi banyak daripada orang yang tak banyak bergerak sangat. Tapi kena lihat faktor-faktor lain seperti umur dia, jantina dia, dia punya tahap kesihatan dia, dia punya kestabilan hormon dia, body fat percentage dia, muscle mass dia, ketinggian dia. Itu semua memainkan peranan penting untuk menentukan berapa banyak yang dia boleh makan. So that's why kita create satu meal plan, nama dia meal plan. Dan meal plan ini kita createkan khusus untuk setiap orang. Lain orang, lain bentuk meal plan dia, lain portion dia, dia bergantung kepada banyak perkara. So that's why dengan meal plan itulah sebenarnya bila mereka follow, mereka akan nampak kesan dengan sangat gila mudah dan cepat dan berhasil tanpa menggunakan sebarang produk. Siapa sini faham? So that's why meal plan itu adalah sangat gila penting nak mampus. Sangat gila penting nak mampus. Saya pun baru balik jogging tapi tak jauh macam Haji Ros gitu kan. Selamat pagi Puan Ayung Zai. Hai Puan Sumiati Umi, apa khabar? Hai, faham alhamdulillah. Waalaikumsalam Puan Aida XS Perfect. Waalaikumsalam Puan Sam Suryawati. Siapa sini faham, boleh tak komen faham, boleh tak bagi saya love banyak-banyak, boleh tak share Facebook Live ni. Waalaikumsalam, Assalamualaikum Tuan Sadlan, apa khabar? Pemakanan tu sangat penting sebab bila salah pilih makanan, badan kita akan ditranslatekan kepada pertama bentuk badan. Bentuk badan tu maksudnya berat badan sekali. Keduanya sekali adalah kita punya tahap kesihatan. Kalau kita lebih memakan sesuatu perkara yang tak sepatutnya kita makan, kebarangkalian besar kita akan ada banyak masalah-masalah penyakit-penyakit tertentu. Yang paling ketara sekali adalah kolesterol. Dan penyakit tekanan darah tinggi, kemudian pula kecil manis, dan dia macam berkait-kait. Selagi rantaian tu tak dipotong, percayalah cakap saya, memang sampai ke sudah, kita akan ada penyakit macam tu. Morning Puan Rosie Roswell. Right, so Waalaikumsalam Puan Safarina.
Terima kasih kepada Puan Nur Hayati, bagilah banyak-banyak, kami dah start lama Puan Ariskim katanya. InsyaAllah. Okey, siapa sini faham maksud saya? So that's why pemakanan tu penting. Siapa dekat sini yang mungkin ada sebarang persoalan tentang makanan? Saya berani, yakin dan berani potong jari saya. Berani potong jari. Okey? Berani potong jari yang ramai orang masih lagi blur-blur tentang apa yang patut kita makan. Maksud saya begini, kadang-kadang bila kita nak turunkan berat badan, kita fikir macam aku tak payah makan nasi lah. Aku tak perlu makan nasi. Ataupun bila aku nak turunkan berat badan, aku kena makan certain produk ni. Ataupun kalau aku nak turunkan berat badan dan nak nampak lebih cantik dan fit, aku kena tak payah makan nasi, tak perlu makan saya hanya makan sayur, makan ayam, makan potato, makan baked potato je kan. Maksudnya kita terpaksa ubah kita punya normal diet kita, pemakanan hari-hari yang kita dah develop sejak kecil lagi, kita ubah sebab kononnya kita nak kurus. Siapa sini faham maksud saya? Siapa sini faham maksud? Boleh tak komen faham? Sangat blur. Puan Zilin Edri sangat blur. Okey, tak apa. It's okay kalau blur as long as kita faham yang kita perlu faham lebih lanjut, itu dah terbaik. Ramai orang ada masalah. Dia kata dia dah pandai. Dia dah tahu. Tapi dia masih lagi ada masalah berat badan. Dan dia sebenarnya tak faham pun sebenarnya konsep asas ini. Dan ramai orang bila dia salah pilih makan, bila dia makan satu benda, dia nampak progres dia turun. Tapi satu masa dia akan stop, kemudian berat badan dia akan naik dan dia tak tahu dah nak buat macam mana. Kenapa? Siapa nak tahu? Siapa pernah jumpa orang macam tu? Siapa pernah jumpa orang macam tu? Alhamdulillah follow meal plan dari coach. Sekarang darah tinggi dan kolesterol dah normal. Dan tak perlu makan ubat lagi. Tahniah Puan Acik Rose. Alright. So, siapa sini nak saya explain sikit lagi tentang meal plan? Contohnya begini. Contohnya begini. Ramai orang ada masalah. Bila dia nak turunkan berat badan, dia faham bila dia nak kurus, dia tak boleh makan certain makanan. Ataupun dia kena ubah diet mereka. Tapi sebenarnya bukan salah makanan tu. Salah dia adalah pemilihan makanan. Mungkin makanan tu tak sesuai. Bila kita dah salah pilih makan, mungkin pada peringkat awal kita berdiet dengan sangat gila ekstrim, memang pastinya berat badan kita akan turun. Pastinya. Contohnya macam bila kita katakanlah saya tak makan nasi. Ataupun saya tak makan apa-apalah. Bagi saya masa 3 hari je insyaAllah berat badan saya akan turun banyak gila. Tapi adakah kita boleh berdiet dengan cara tak makan nasi ataupun tak makan apa-apa ataupun hanya makan sayur saja sepanjang hari? Kalau katakan kita mampu dan that's okay. Kalau katakan kita tak mampu, bukan setakat kita ianya akan mengganggu progres. Malah ianya akan mengganggu emosi kita dan akan menyebabkan kita rasa nak marah aja kerjanya. Siapa sini faham maksud saya? Noriah Tukiman is watching. Hai Puan Noriah, apa khabar? Alright, so itu yang saya nak explain pada you all. Bila kita nak turunkan berat badan, apa yang kita makan akan menentukan tahap emosi kita. Sama ada okey ke, tak okey ke. Sama ada tahap emosi kita akan membantu kita dalam proses nak menurunkan berat badan ataupun tidak. Itu yang saya nak share tentang makanan. Pemakanan itu memang sangat gila penting nak mati. Selagi kita tak faham konsep ni, insyaAllah susah. Dan paling mudah sekali macam mana kita boleh nak bantu you all adalah dengan cara kita createkan jadual pemakanan, meal plan kepada you all. Pernah cuba 2 minggu sahaja bertahan semua ke laut, entah apa lagi yang saya dapat tolong buang lemak ni. Saya cadangkan untuk permulaan awal, macam Puan Iris Kim kata, meal plan and guide dari Coach Zaslim. Meal plan dari Coach memang sempoi, santai-santai je, apa pun boleh makan. I enjoy my slim fit journey, Alhamdulillah. So itu contoh macam Puan Iris Kim beritahu. Mulakan dulu dengan meal plan. Paling mudah sekali dalam dunia, gitu kan, overclaim pula. Tapi paling mudah lah. Benda pertama sekali yang saya suka suggest kepada mereka yang dalam proses awal nak berdiet ni, cuba meal plan kita. Bila cuba meal plan kita, insyaAllah benda pertama kita akan perasan adalah kita akan nampak kesatu seawal 3 hari. Macam ramai mereka dari dekat dalam ni, ramai mereka macam Puan Haliza Abdullah, okay? Saya lah tu tak makan nasi berat turun, lepas tu sampai sekarang berat je statik. Makan tak banyak juga kan. Saya tak makan pun badan dah berat tapi tak turun-turun. Makin gemuk lagi ada. Saya masih tunggu reply semalam. Oh ya ke? Alright, Puan Zilin Edri, tak apa, it's okay. Sekiranya klik dekat nombor WhatsApp tu, saya akan notify saya punya team.
Okey. Contohnya oh gitu kan. Assalamualaikum Tuan Fatih Ali, apa khabar? Right, okay. So yang poin yang saya nak sampai kat sini, mulakan peringkat awal tu dengan berdiet, dengan memilih makanan yang betul. Macam Tuan Fatih Ali kan, badan dia sadar. Okay, badan dia sadar, dan bila badan dia sadar, keperluan makanan berbeza sikit daripada saya. Saya tak berapa nak sadar sangat. Saya kena makan macam benda simple-simple. Macam Tuan Fatih Ali, dia boleh makan macam-macam benda. So gitulah contohnya kan. So itu semua berkait rapat dengan kita punya current progress. Kita punya tahap keadaan kita sekarang. Boleh faham tak maksud saya? So that's why bila kita terlalu ekstrim sangat memilih makanan, berat badan kita akan turun pada peringkat awal, lepas tu berat badan kita akan statik. Kemudian berat badan kita mungkin akan naik. Ataupun naik sikit-sikit ataupun naik mendadak. So dia bergantung pada individu lah. So that's why elakkan daripada memilih makanan ataupun memilih diet yang ekstrim yang akan mengganggu kita, sehingga kan kita mungkin akan dapat penyakit-penyakit yang kita tak nak dapat. Siapa sini faham maksud saya? Boleh tak komen faham? Alhamdulillah sekarang badan saya jadi ringan dengan cara ikut meal plan coach bagi saja. Bagi meal plan je, Puan Ju Izzatul berjaya turunkan 12 kilo dalam masa 26 hari. 12.4 kilo. Puan Ju Izzatul macam. Waalaikumsalam. Apa khabar Cik Ta? Alright, so itulah yang pertama. Perkara penting yang pertama adalah memilih makanan yang betul. Kalau kita macam banyak benar nak faham, banyak sangat nak faham ni kan, macam mana nak tahu berapa keperluan tenaga kita sehari, macam mana saya nak quantify berapa banyak tenaga berdasarkan umur, jantina, berat badan, body fat percentage, muscle mass, umur, ketinggian, segala benda tok nenek itu macam mana kita nak jadikan dia satu dalam bentuk pemakanan. Nak senang, boleh contact kita punya team, boleh contact kita punya consultant dan kita akan bantu you all. Puan Latifah kata, Assalamualaikum coach, ya meal plan dari coach terbaik buat kita rasa enjoy, tak stres, langsung sedar-sedar badan dah ringan. Puan Latifah, tahap kesihatan dia semakin improve lepas dah follow meal plan daripada kita. So alhamdulillah, itu antara kesan bila follow pemakanan yang betul. Okey, siapa yang mungkin ada tertanya-tanya, meal plan tu ada binatang apa? Ada produk ke, ada jampi apa benda semua, siapa nak tahu? Mungkin ada yang tertanya, meal plan ni apa benda sebenarnya? Meal plan ni adakah sekadar plan pemakanan yang ada produk-produk seperti mana coach-coach lain jual ke macam mana kan? Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak komen? Komen sikit kalau nak tahu. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Saya makan nasi hari-hari tapi berat semakin turun, badan dah ringan, diet yang terbaik. Tahniah kepada Puan Nur Hayati. Alkisah dia. So itulah saya nak share kepada you all. Apakah sebenarnya yang saya nak bagi tahu pada you all sekarang Apakah yang ada dekat dalam meal plan? Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love? Meal plan itu adalah sejenis jadual pemakanan. Ramai orang hidup dia tak ada jadual. So that's why dia akan rasa macam sangat tak boleh nak kawal pilihan hidup dia, sebabkan benda yang datang kepada dia macam boleh akan mengganggu progres dia nak turunkan berat badan. So that's why kita ada jadual. Jadual kita makan pada waktu-waktu sekian-sekian, bergantung kepada waktu pukul berapa kita bangun, pukul berapa kita tidur, kita punya kerja macam mana, dan semua benda tu akan berkait rapat dengan kita punya jadual hidup, dan kita nama dia integratekan jadual hidup kita dengan jadual pemakanan kita dalam bentuk meal plan yang mudah diikut, yang mudah difahami. Itu yang pertama. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, meal plan tersebut adalah makanan-makanan, susunan-susunan makanan yang mengikut kepada keperluan tenaga kita. Kadang-kadang bila kita ni macam, contohlah macam kalau katakan seorang yang bekerja dekat office dengan bekerja macam buat construction dekat bawah ni kan. Orang yang bekerja dekat office, keperluan tenaga dia tak setinggi daripada orang yang tengah buat construction dekat bawah ni. Begitu kan? Kenapa? Sebabkan mereka terpaksa mengangkat segala benda tok nenek, memukul panas-panas terik kat luar sana, sehingga kan dia punya tenaga dia akan banyak digunakan untuk melakukan pekerjaan dia seharian. Manakala orang yang bekerja dekat office yang duduk menghadap laptop saja, dia tak banyak gunakan tenaga, dia hanya duduk, mungkin dia akan tak sikit, dan itu yang akan berlaku, itu yang dia buat selalu. Keperluan tenaga yang duduk dekat office ni tak sebanyak mana orang yang bekerja dekat construction tu. Dan kalau kita makan betul-betul,
Kalau kita follow betul-betul meal plan itu, memang orang yang bekerja ke office ke, bekerja construction ke, bekerja apa sekalipun, insya-Allah akan dapat dia punya fokus dia yang betul. Paling mudah senang tahu-tahu je dah slim. Itu dia kan, kata Puan Ju Izzatul. Siapa sini faham, boleh tak komen faham. So, selain daripada makanan mengikut kita punya jadual, makanan mengikut kita punya keperluan tenaga dan sebagainya, meal plan ni juga sepatutnya akan membantu kita meningkatkan tahap kesihatan kita. Contohnya macam Puan Latifah, Puan Acik Ros. Sebelum ni mereka ada masalah tekanan darah tinggi. Macam Puan Latifah ada ekstra, dia ada kencing manis lagi. Bila dah follow cara kita, Tuan Sadlan pun sama juga yang ada dekat sini tadi kan. Saya nak tengok siapa dekat sini kan. So bila mereka follow je meal plan tu, masalah penyakit mereka semakin improve. Ada yang ada masalah hormon tak stabil, period tak datang-datang pun ada juga. Itu memang normal. Normal bagi mereka yang ada masalah berat badan. Boleh tak komen ataupun bagi saya muka sedih sekiranya kita kenal mereka yang ada masalah berat badan, okey. Kemudian period dia tak datang-datang, so dia rasa stres, dia rasa macam mungkin dia nak conceive, nak dapat baby, tak dapat lagi. Okey. Boleh tak komen siapa dekat sini yang kenal orang macam tu? Boleh tak komen kenal? Boleh tak bagi saya muka sedih sekiranya kita kenal orang yang sebegitu? Kita kenal mereka ni macam mempunyai masalah berat badan dan dia mempunyai masalah hormon tak stabil, period tak datang-datang. Contohnya kan, benda tu memang akan jadi sebegitu dan jangan terkejut, memang benda tu dah akan berlaku. Puan Haliza kata kenal. Terima kasih kepada Puan Haliza yang komen kenal. So, memang ramai orang yang ada masalah berat badan. Bukan semua, tapi ramai orang yang ada masalah berat badan. Ianya akan jadikan diri mereka ada masalah hormon tak stabil. Menjadikan diri mereka macam susah nak period ataupun paling teruk dia susah nak dapat baby ataupun conceive. Mereka juga akan ada masalah macam senang rasa stres, rasa macam nak makan je banyak, especially yang manis-manis. Kemudian mereka makan sikit pun kemungkinan mereka ada masalah berat badan juga. So itu adalah kriteria mereka yang ada masalah hormon yang tak stabil yang menyebabkan kita perlu dibantu. Dengan cara macam mana? Ubah corak pemakanan kita. Itulah jawapan saya sebenar-benarnya. Doktor pun akan suruh benda yang sama selain daripada doktor akan suruh makan ubat. Okay? So that's why bagi saya daripada kita makan ubat, baik kita makan makanan yang biasa kita makan dan makanan yang biasa kita makan ni akan menjadikan tahap kesihatan kita semakin semakin kebabum. Okay? Ju Izzatul kan konsisten, committed, disiplin, insya-Allah slim macam saya setakat ni dah turun 20 kilo, pelan-pelan kayu sekarang dah boleh pakai baju saiz kanak-kanak 9 tahun. Waalaikumsalam Puan Suzana Hafizah, apa khabar? Selamat pagi. So itu adalah yang pertama. Yang pertama saja dah explain selama 30 minit. Gilalah. Okey, siapa dah ready untuk mengetahui perkara kedua yang penting juga bila kita nak turunkan berat badan? Saya tak nak cakap banyak-banyak pasal meal plan. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh je follow dan like Facebook page IAK dan berada dalam kita punya Telegram channel. Nanti kita akan bagi link tersebut. Okay? Kemudian kalau katakan nak tahu lebih lanjut juga, boleh bertanya kita punya konsultan ataupun klik dekat pin komen tu, cakap saya nak meal plan dan bolehlah cuba-cuba try dapatkan meal plan tersebut daripada kita semua. Alright. So itu adalah yang pertama. Yang kedua pula tentang bagaimanakah kita nak turunkan berat badan. Yang sebenarnya ini pun satu kontroversi. Ramai fitness coach dekat luar sana dia menggunakan nisbah 80%, 20% ataupun 70%, 30%. Yang mana 80% ataupun 70% tu adalah daripada pemakanan. 20% ataupun 30% tu datangnya daripada exercise. Macam saya pula, 60% datangnya daripada pemakanan seperti mana saya sebutkan tadi. 30% datangnya daripada exercise. 30%. Apakah lagi 10%? Nanti saya akan explain. Okey, 30% tu datang daripada exercise. Bermaksud, hampir, majoriti daripada usaha kita datangnya daripada exercise. Datang daripada pemakanan yang betul. Kita tak perlu exercise pun tak apa. InsyaAllah masih lagi boleh dapat kesan. Sebab, dalam keadaan kita sedar atau tak sedar. Okey? Siapa nak dengar ni? Boleh tak komen saya nak dengar? Boleh tak bagi saya love? Boleh tak share Facebook Live ni? Saya nak tahu berapa ramai agaknya yang mementingkan
information yang saya nak sampai pada pagi ini yang pastinya akan mengubah hidup kita secara total sekarang. Siapa nak dengar? Boleh tak komen saya nak dengar, saya dah ready. Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin Facebook Live ni, biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Share Facebook Live ni sebab ini akan mengubah hidup ramai orang. Okey, Puan Nora Tawan nak dengar, Puan Haliza nak dengar, Puan Syariza Azri dah ready, Puan Fatty Kit Farish, Waalaikumsalam. Selamat pagi. Puan Syabaria Sabah nak dengar. Okey. Alright, so apa saya nak explain kat sini? Dalam keadaan kita sedar tak sedar, setiap pergerakan kita diconsider sebagai exercise. Macam saya berdiri, daripada saya duduk ataupun baring, saya dah berdiri sekarang dan saya menggunakan tenaga saya untuk menstabilkan badan saya dan menegakkan badan saya ketika saya nak bercakap buat live ni. Ramai juga orang terpaksa pegang telefon dan itu pun memerlukan tenaga. Ada orang nak masak kejap lagi. Nak masak pun memerlukan tenaga. Semua itu adalah exercise. That's why pemakanan ataupun meal plan yang kita buat adalah berdasarkan daripada keadaan kita, sama ada kita exercise ke tidak, ianya akan menjadikan kita akan nampak progres. Walau bagaimanapun, kalau kita tambahkan lagi dengan exercise, percayalah cakap saya, progres kita akan berlaku dengan sangat gila cepat. So that's why, progres kita akan berlaku dengan sangat gila cepat yang menjadikan progres kita akan nampak lebih power. Siapa nak saya share sikit? Setuju, berdiri pun exercise. Siapa saya nak share sikit? Saya nak bagi contoh macam Puan Ju Izzatul, macam Puan Iris Kim dan Puan Acik Ros. Ketiga-tiga mereka ni, mereka dapatkan meal plan daripada kita, kemudian mereka exercise. Ada yang berjogging, ada yang hiking. Tak kisahlah, jogging ke hiking ke, bermaksud mereka buat something yang lebih besar lagi. Penggunaan tenaga dia daripada apa yang mereka lakukan hari-hari. Dan apa yang mereka dapat? Siapa nak tahu? Siapa nak tahu apakah yang berlaku kepada mereka? Saya nak share sikit. Siapa dah ready nak tahu? Noah Ali. Baru bangun ke? Okey, yang pertama macam Puan Iris Kim. Puan Iris Kim, dia follow meal plan daripada kita. Okey, dia follow meal plan daripada kita. Kemudian dia exercise, macam-macam exercise apa yang saya suruh dia buat, dan dia tambahkan lagi dengan exercise yang dia sendiri nak buat. Lepas tu berat badan dia turun, saiz baju dia turun daripada double XL turun kepada saiz XS dalam masa 26 hari. Okey? Tak percaya boleh tanya kepada Puan Iris Kim sendiri. Saya nak tunjuk gambar, tapi gambar ni macam tak apa clear bila saya pakai iPad dalam environment macam ni. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai ke hari ni Puan Iris Kim dia follow cara kita dan dia dah faham dah macam mana ubah-ubah meal plan tu, insya-Allah. Zaz 20 kilo dah turun dalam masa 5-6 bulan macam tu. Kemudian dah badan dia semakin mengecil dah sekarang. Dah macam anak dara. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Puan Ju Izzatul. Puan Ju Izzatul pada peringkat awal dia follow meal plan je. Dia follow meal plan dan dia exercise, iaitu berhiking. Berat badan dia semakin turun dalam masa 26 hari juga. Puan Ju Izzatul, dia turunkan berat badan sebanyak 12.4 kilo. Saya ingat, saya hafal. Tak percaya boleh tanya kepada Puan Ju Izzatul, boleh tanya kepada Puan Iris Kim yang ada sedang menonton dengan kita sekarang ni. Yang ketiga, saya nak bagi contoh macam Puan Acik Ros. Dia follow meal plan daripada kita dan sekarang ni dia campurkan pula dengan exercise. Dulu dia mempunyai masalah tekanan darah tinggi dan sebagainya. Dia punya tahap kesihatan tak begitu baik, ada kolesterol. Kesihatan dia dah semakin improve, dia punya berat badan dah semakin turun, dia dah capai ke berat badan yang dia nak capai. Baru-baru ni dia beritahu saya dia dah berjaya turunkan berat badan ke tahap berat badan yang kita nak capai, yang dia nak capai. Kemudian apa yang berlaku kepada diri dia juga adalah dia alhamdulillah tahap kesihatan dia semakin improve, semakin meningkat, kolesterol dia semakin pulih, dia punya tekanan darah tinggi dia pun semakin pulih. So tak percaya mereka semua dekat sini. Puan Ju Izzatul ada dekat sini, Puan Iris Kim ada dekat sini, tadi pun ada Puan Acik Ros pun dia ada dekat sini juga. 26 hari saja boleh turun 12.4 kilo. 26 hari boleh turunkan daripada double XL kepada saiz XS dalam masa 26 hari. Kenapa 26 hari saya pun tak tahu. Jangan
Jangan cakap saya, coach, saya dalam 26 hari akan datang, bila follow meal plan coach, saya nak turun sebanyak 10 kilo. Jangan cakap macam tu. Sebab itu bergantung kepada progres individu. Okay? So, that's why meal plan dicampurkan dengan exercise yang kita suka. InsyaAllah akan nampak kesan. Okay? Sekarang dah boleh pakai baju size M, nak join Kiki Lala. InsyaAllah boleh je tu. Alright, so saya nak share lagi tentang exercise. Exercise ni pun ramai orang salah pilih. Mereka fikir bila mereka lakukan exercise yang ekstrim, lebih nampak progres. Lebih ekstrim, lebih cepat nampak progres. Sebenarnya tak. Sebenarnya bukan exercise yang ekstrim itu yang menjadikan kita senang nampak progres. Exercise yang paling tepat sekali adalah exercise yang kita boleh lakukan secara konsisten. Walaupun exercise tersebut macam biasa-biasa je, man-man je. Relax-relax je kan. Macam mungkin berjalan dekat taman dekat luar sana selama setengah jam ke sejam macam tu, itu je pun dah memadai. Melainkan kalau kita rasa macam aku nak go further, aku dah tak nak berjalan, aku nak berlari pula. Boleh, asalkan kita boleh lakukan dia secara konsisten. Sarah 5 hari turun 2 kg. Alhamdulillah Puan Nurah Sarah. Puan Nurah Sarah pun follow meal plan daripada kita juga. Alhamdulillah. So itulah sebenarnya kita punya kesan bila kita follow meal plan dengan betul. Point dia dekat sini, kita nak exercise boleh, tapi pilih exercise yang takkan menjadikan tahap kesihatan kita. Ataupun kita rasa sakit-sakit kaki, sakit-sakit lutut, sakit-sakit tumit. Sebabkan kita memilih pemilihan exercise yang salah. Akibat apa? Akibat kita tak boleh lagi nak buat exercise yang ekstrim, yang melompat dan sebagainya. Sehingga kan boleh menjadikan tahap kesihatan kita semakin merosot. Pindah sini sikit saya punya screen handphone. Alright. So, siapa sini faham? Maksud saya boleh tak komen faham? Exercise boleh, tak ada masalah. Macam saya ada banyak cara exercise yang boleh kita share kepada you all. Tapi cara saya berbeza sikit dengan cara orang lain. Mungkin cara orang lain, okay, kena buat Zumba, kena buat apa benda entah, kan aerobik. Saya bukan kaki aerobik dan Zumba. Saya tak minat. Saya punya cara lebih fokus kepada meningkatkan metabolisme kita bila kita melakukan exercise yang bertepatan dengan tahap kesihatan ataupun tahap keperluan kita. Okey, boleh faham Boleh tak komen faham? Terima kasih Puan Fatty Cat Farish. Okey, jom kita meramaikan geng Kiki Lala. Kita ada 2 geng. Geng Kiki Lala dengan geng ambil gambar cekap pinggang. Geng cekap pinggang nama dia kan. Alright. Okey, so now yang seterusnya adalah yang ketiga, perkara yang penting juga yang mesti kita faham dulu sebelum kita nak kurus dan slim secara sihat tanpa produk. Siapa dekat sini dah ready untuk dapat faham perkara tersebut, boleh tak komen ready. Ramai orang dia terlalu fikir pasal benda-benda teknikal. Nak pilih makan, nak makan apa, nak exercise apa. So that's why kita punya formula, yang melentik ada tak? Yang melentik Cik Ta boleh jadi founder. Alright. So, apa tadi? That's why saya punya mazhab lain sikit. 60% datang daripada pemakanan yang betul. 30% datang daripada exercise yang betul. Dan 10% lagi, siapa nak tahu? Boleh tak komen saya nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Saya yakin part ketiga ni ramai orang akan jalan sampai terantuk dekat batang hidung dia sampai penyek. Betul, ni saya yakin gila. Yang ni that's why saya 10 hari 58.3, sekarang 55. Tahniah Puan Alisha Sofia. Macam-macam progres kita nampak di kalangan student kita yang berjaya menurunkan berat badan. Tahniah kepada Puan Alisha Sofia dan juga student-student kita yang lain yang dapat turunkan berat badan melalui meal plan yang kita lakukan. Alright, yang seterusnya, yang ketiga, datangnya daripada emosi kita. Kita punya dalaman kita. Okay? Dalaman kita penting. 10% tu memainkan peranan yang sangat gila penting. Kita punya kestabilan hormon kita. Faham tak? Bila kita dah follow cara diet yang kita rasa betul, follow exercise yang kita rasa betul, tapi kalau kita masih lagi tak cukup tidur, kita masih lagi stres, kita masih lagi ada masalah-masalah seperti penyakit-penyakit tertentu yang melibatkan macam-macam organ dalaman, benda tu akan melambatkan progres kita ataupun mungkin akan menjadikan progres kita tak nampak langsung. Siapa sini faham? So that's why
sangat gila penting untuk kita dapat cover keseluruhan ketiga-tiganya pada hari ini. Saya nak explain panjang susah, tapi saya nak explain dengan cara 3 benda yang berasingan. Boleh tak? Boleh tak saya nak explain dengan 3 cara yang berasingan? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak tentang macam manakah sebenarnya kita boleh memahami ketiga-tiga perkara ni dengan mudah? Komen sikit, saya nak tahu. Saya nak faham perkara tersebut. Dan boleh tak share Facebook Live ni? Tentang meal plan, tentang pemakanan 60% tu, itu adalah benda yang paling penting gila nak mampus. Sebab benda tu yang akan memainkan peranan kepada keseluruhan progres kita. Malah pemilihan makanan yang betul akan meningkatkan tahap stamina kita, akan meningkatkan tahap kita punya kesihatan kita juga. Bermaksud 30% daripada exercise akan dapat di-cover oleh daripada pemakanan sahaja, dan 10% daripada dalaman kita pun akan dapat di-cover oleh pemakanan sahaja. So, meal plan sekiranya belum dapat lagi, saya sarankan untuk hubungi konsultan Batik Fitness yang berhampiran dengan kawasan masing-masing, ataupun boleh klik dekat pin komen tu. Itu nombor 1. Nombor 2, tentang exercise. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi kita akan melakukan exercise secara live. Okey? So kepada you all yang nak tahu macam manakah exercise yang best yang boleh korang gunakan supaya korang boleh nampak kesan dengan mudah, boleh je follow kita punya Facebook page HIK dan like Facebook page HIK. Setiap pagi Sabtu jam 9 pagi kita akan melakukan exercise tersebut. Waalaikumsalam Puan Nur Suhana Jais. Alright. Terima kasih kepada yang bagi saya banyak-banyak. Banyak betul love tu Puan Cat, Fatty Cat Farish bagi. Alright, boleh faham Hari Sabtu jam 9 pagi kita akan melakukan exercise dan kita akan explain exercise yang macam mana yang bersesuaian dengan diri kita. Okey, itu yang kedua. Yang nombor 3 ni pula tentang dalaman. Tentang dalaman. Siapa nak dengar pasal 10% ni? Walaupun dia hanya 10%, walaupun kita cakap pasal soal dalaman, tapi sebenarnya benda ni yang saya rasa macam saya nampak macam ni paling penting. Antara yang terpenting. Lagi penting daripada exercise, tapi tak sepenting jaga makan. Siapa nak tahu? Boleh tak komen? Setiap hari Khamis malam Jumaat di dalam Black Magic Mentoring, saya akan sentuh soal berkenaan dengan macam mana kita boleh kontrol 10% dalaman kita. Jadi hari Khamis malam Jumaat ni, saya nak cakap tentang satu soal yang nampak kecil tapi dia akan memberi impak yang sangat gila besar nak mampus. Dan bila kita dapat kuasai benda tu, percayalah cakap saya, insya-Allah progres kita nak turunkan berat badan akan berlaku dengan lebih cepat, akan berlaku dengan lebih smooth, lebih lancar. Mungkin perjalanan kita nak turunkan berat badan akan menjadi lebih senang. Bukan setakat nak turunkan berat badan saja, malah kita boleh capai apa-apa yang kita nak capai dengan cara yang mudah. So hari Khamis malam Jumaat dalam Black Magic Mentoring, kita akan bercakap tentang soal ini di dalam platform Zoom. Okey, kita dah tak buat dah dalam platform apa nama tu? Dalam platform Black Magic Mentoring punya Facebook group tu. Okey, sebabkan ada masalah dengan internet, masalah dengan Facebook dan Zoom. Entahlah, saya pun tak faham. Okey, so that's why mulakan tindakan awal dengan meal plan dulu. InsyaAllah boleh bercakap dengan tim kita untuk mendapatkan meal plan dan dapatkan akses Black Magic Mentoring. Kepada you all yang mungkin belum lagi join Telegram channel kita, sekejap saya nak pasang saka saya kejap. Okay, kepada yang belum lagi, siapa sini yang belum lagi join Telegram channel kita? Boleh tak komen saya belum? Saya belum join lagi Telegram channel coach. Tak siapa pun nak ajak saya join Telegram channel dia tu. Saya nak invite you all, kepada you all yang belum lagi join Telegram channel kita. Sebab Telegram channel kita ni akan membantu kita dapatkan update-update. Sebab besok, bising pula saya rasa ni kan. Siapa nak tahu apa yang akan berlaku besok? Cek komen sikit, saya nak tahu apa yang berlaku besok. Boleh tak bagi saya love? Ada benda yang akan berlaku besok yang saya nak you all tak nak terlepas. Boleh tak? Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love sikit? Saya nak share sikit. Kamismu tunggu kemari gitu kan. Right, so saya nak share kepada you all. Besok hari Rabu jam 10 pagi kita akan buat satu pre-launch. Nama event tersebut adalah Mega Life Rahsia dari plus size ke S tanpa produk. Okey, saya belum join Telegram channel. Okey, tak apa. Lepas ni saya bagi tahu macam mana nak join Telegram channel. Besok kita akan buat pre-launch untuk mendapatkan seat dalam Mega Life. Nama dia adalah Rahsia. Dengar. Rahsia dari plus size ke S tanpa produk.
Gitu kan. So ramai orang, saya share macam mana kita dalam Batai Fitness ni berjaya membantu mereka-mereka yang dulu memang pakai baju plus size, pakai baju double XL, triple XL macam tu, dapat turun kepada saiz yang lebih kecil, saiz M, saiz S kepada double XL semua kan. So, itu yang saya nak invite you all untuk berada dalam kita punya pre-launching besok. 3 orang yang mendaftar awal akan dapat hadiah daripada kita. Okay, so apa yang kita nak juga, sebabkan harga tiket tu nilai dia RM99, tapi besok kita akan buka dengan harga RM9 dulu. Murah gila. Lebih bernilai. Korang boleh menjimatkan disebut rahsia dari plus size ke S. Gitu kan. Tanpa produk. Jangan lupa tanpa produk. Okay, so kalau katakan takut terlepas, takut termiss benda ni, saya sarankan untuk join Telegram channel kita juga selain daripada like Facebook page kita. Kalau nak join Telegram channel kita, komen NKSC. Komen NKSC. Okay. Dan komen NKSC. Kemudian saka kita akan PM you all. Kita dah pasang dah saka kita. So, boleh komen NKSC sekarang. Boleh komen NKSC. So, korang akan dapat invitation untuk masuk dekat dalam Telegram channel kita supaya korang tidak lagi terlepas dengan apa-apa benda kita nak lakukan. Especially kepada mereka yang nak join kita punya Mega Live, kepada nak join kita punya, let's say kita punya live hari-hari, live hari Sabtu tentang exercise, tentang tajuk-tajuk Black Magic Mentoring, tentang bagaimana kita boleh kawal itu, kawal ini. Supaya apa? Kita akan lebih senang nampak kesan. Kenapa saya punya ni macam tak bergerak ni? Kenapa macam tak bergerak? Dah betul dah ni? Betul dah? Sekejap. Ada pun. Okay. Yang nampak tak ada saka kita PM tu? So, saka kita tu akan invite you all masuk dekat dalam Telegram channel kita. So, Telegram channel kita ni, kat situ kita akan buat juga announcement, kita akan buat juga macam tentang kita punya apa yang kita buat hari-hari dan sebagainya, supaya korang tidak lagi ketinggalan terhadap apa yang korang nak perlu tahu tentang progres korang turunkan berat badan dengan mudah. Saya tak nak kita cakap nak kurus tapi kita tak buat apa-apa. Saya nak bila kita nak kurus, kita sebenarnya betul-betul nak turunkan berat badan dengan cara yang mudah. That's why saya nak invite you all untuk join Telegram channel kita dan join juga Mega Live kita yang kita akan lakukan esok ni. Kita akan buat pre-launching di esok. Pendaftaran akan dibuka esok. 3 orang yang terawal akan dapat hadiah daripada Batak Fitness. Dan hadiah ini kita akan bagi tahu kemudian sebab saya nak bagi surprise. Okay, so that's why kita akan bagi tahu kepada you all macam manakah caranya. Okay, korang dapat turunkan daripada plus size ke S, rahsia dia. Bagaimana daripada plus size turun ke S tanpa produk. So itulah yang saya nak explain kepada you all yang berminat nak mendaftar. Tunggu besok, platform akan dibuka esok untuk mendaftar. Alright, saya rasa itu sahaja daripada saya. Jangan lupa untuk join Telegram channel kita. Saya doakan anda sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi malam ni dan hari-hari seterusnya. Doakan kami supaya kami dapat membantu seramai 8,000 wanita yang nak turunkan berat badan, yang committed nak turunkan berat badan pada tahun ini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan anda sihat dan berjaya. Bye.